Licin. Selamat pagi cikgu. Saya boleh duduk di sini ya. Ya, selamat kembali ya. Sangat gembira boleh nampak Licin datang untuk sesi yang terakhir kita pada hari ini. Jadi sebelum tu saya nak minta keizinan dari Licin, boleh tak saya jalankan rakaman? Boleh. Untuk tujuan pembelajaran, Licin sudah tahu dah betul-betul. Okey. Jadi Licin dalam keadaan yang selesa. Selesa. Okey. Sudah makan ke? Sudah. Sudah makan lah. Makan apa ya? Saya makan roti susu dan juga ayam goreng dan nasi. Di kantin kan? Okey lah. Jadi kalau apa-apa Licin tak selesa boleh bagi tahu cikgu ya. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak menerangkan tentang peraturan lah. Seperti biasalah, Licin sudah tahu kan sesi yang pertama dan kedua cikgu pun ada menerangkan peraturan. Jadi cikgu berperanan sebagai kaunselor untuk mendengar perkara Licin dan akan membantu menyelesaikan masalah Licin lah. Jadi untuk peranan Licin ialah Klien klien nak buat apa? menceritakan sebarang cerita saya secara jujur. Ya, cerita dengan jujur lah. Jadi cikgu harap kita berusaha, kedua-dua berusaha untuk mencapai matlamat kita lah dan bersama-sama menyelesaikan masalah Licin. Boleh. Okay. Jadi dalam sesi ini mengambil selama 30 minit hingga 45 minit lah. Ini bergantung kepada Licin lah. Jadi kalau Licin menerangkan banyak, cikgu masa panjang itu lebih panjang lah. Okey. Dan akhirlah, yang paling penting ialah Yang paling penting ialah etika kerahsiaan. etika kerahsiaan. Ini ialah cikgu yang berpegang kepada etika kerahsiaan dan cikgu tidak akan membuka rahsia Licin lah di ruang ini. Apa yang Licin nyatakan dalam bilik kaunseling ini, cikgu akan berpegang kepada rahsia kerahsiaan lah. Sekiranya perkara itu memudaratkan Licin sendiri, saya ataupun orang lain, cikgu terpaksalah membataskan kerahsiaan ini, etika kerahsiaan ini dan melaporkan kepada pihak atasan dan dengan pengetahuan Licin lah. Jadi Licin sudah faham kan peraturan ini? Faham. Apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak adalah. Dan cikgu boleh mulakan dengan sesi lah. Boleh. Okey. Sebelum sesi cikgu nak mengulang balik lah apa yang kita sudah buat dalam sesi 1 dan sesi 2. Okey tak? Okey, sesi 1 cikgu ada tanya tentang mengenali lebih banyak tentang Licin lah. Cikgu tahu Licin suka melukis. Perkara yang paling suka ialah pergi bersama dengan keluarga untuk ada movie night. Dan Licin juga suka macam shopping tapi tidak membeli. Dan Licin yang paling suka pergi ke tempat Cameron Highland Pahang tapi belum pergi lagi kan. Untuk sesi pertama kita berbual secara santai saja. Dan untuk sesi kedua cikgu ada meneroka sedikit isu tentang Licin lah. Jadi Licin ada sedikit rendah diri dan kecewa terhadap keputusan Licin yang gagal dalam matematik. Jadi cikgu pun ada memberi penyelesaian dan ada membantu Licin untuk mengubah, mencabarkan pemikiran yang tidak rasional terhadap Licin. Dan cikgu ada memberikan sedikit tugasan untuk Licin untuk berfikir semula lagi untuk menyelesaikan isu Licin. Jadi untuk sesi yang terakhir ini, cikgu nak tahu kemajuan Licin macam mana lah. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya apa perasaan berbanding sekarang hingga sebelum sesi pertama dan sesi kedua. Apa perubahan dan apa perasaan Licin? Pada sesi permulaan, saya berasa lebih gelisah sikit sebab saya hanya tahu jumpa cikgu untuk menyelesaikan, tetapi saya tidak tahu macam mana untuk menjalankan sesi tersebut. So saya juga adalah tidak yakin atas sesi kaunseling ini, dan saya juga tetapi selepas cikgu bertanya sedikit tentang latar belakang saya dan hobi saya yang lebih detail lah tentang saya sendiri, saya rasa lebih gembira sedikit sebab
sampai sekarang cikgu masih ingat tentang latar belakang saya. Saya rasa gembira dan lebih yakin sedikit ada cikgu sebab cikgu ada cakap tidak akan berkongsi kerahsiaan saya kan. So saya lebih berani sedikit untuk berkongsi. Dan pada sesi kedua mula-mula saya berasa sedikit sendiri terhadap isu saya. Sebab saya memang ada sedikit keliru lah, sebab saya tidak tahu macam mana untuk menyelesaikan masalah saya dan rasa macam cikgu cakap lah, rasa sedikit rendah diri. Saya sebelum ni saya memang tidak suka tentang perkara macam ni, tetapi sekarang saya sudah lah dalam sesi kedua dan saya berasa lebih berani sedikit lah selepas cikgu memberi beberapa cadangan yang nampaknya saya ada lebih berkemampuan lah untuk menjalankan langkah-langkah tersebut. So saya berasa sedikit gembira lah dan lebih yakin sedikit untuk membuat perubahan dan semasa menjalankan sesi konseling. Dan sekarang saya juga berasa sangat gembira sebab selepas menjalankan tingkah laku atau tantangan penyelesaian yang dicanangkan oleh cikgu, saya sudah boleh rasa saya sendiri gembira sedikit, bukan ya selalu berasa sangat saya tak baik itu. Saya sudah tidak ada pemikiran tersebut. Okey, baiklah. Cikgu nampak ada perubahan sedikit lah tentang Li-Ching dari segi percakapan Li-Ching. Jadi dulu Li-Ching rasa macam tidak kecewa dalam disebabkan kegagalan dalam matematik kan. Dan apa selepas kita menjalankan sesi dan ada teknik-teknik tertentu, apa fikiran Li-Ching selepas yang sesi pertama dan kedua tu? Sebelum tu saya rasa saya gagal kan dalam kehidupan saya sebab saya gagal dalam matematik. Dan selepas saya menjalankan sesi kedua dan pertama, saya rasa lebih keyakinan sedikit dan saya juga rasa pemikiran yang sebelumnya adalah lebih negatif sedikit lah dan adalah tidak rasional sebab saya memang terus cakap saya akan gagal dalam kehidupan saya dan hilanglah motivasi untuk membuat sebarang perubahan terhadap subjek matematik. Dan saya juga rasa lebih positif sedikit dan bermotivasi sedikit selepas menjalankan cadangan oleh cikgu sebab saya rasalah saya ada tulis yang tadi cikgu ada cakap saya ada tulis pemikiran negatif saya dan saya pemikiran yang lebih rasional. Saya lebih sadar bahwa saya bukan seorang yang gagal dalam kehidupan walaupun saya gagal dalam subjek matematik. Sebab saya juga ada kekuatan saya. Sebab saya bukan seorang yang tidak berguna lah. Saya masih ada berguna. Saya ada kekuatan lain, bukan hanya kelemahan saja. Sangat baik ya. Nampak ada progres dalam perubahan Li-Ching lah. Jadi saya tadi sudah cakap kan, saya juga ada bagi tugasan. Jadi sekarang boleh tak Li-Ching bagi cikgu untuk nampak progres Li-Ching lebih jelas? Okey. Tugasan pertama cikgu waktu saya tulis diary kan. Saya juga ada tulis diary tersebut. Cikgu boleh tengok. Saya juga ada tulis diary tentang saya puas hati terhadap perkara apa kan dan perasaan saya. Saya ada tulis saya puas hati dengan tingkah laku yang saya sangat berani untuk menjawab soalan matematik. Dan saya juga membantu untuk kawan saya untuk menjawab kerja rumah dia. Dan saya juga sangat puas hati terhadap diri sendiri sebab hari itu saya pakai sangat cantik lah. Nak sentiasa puji sendiri kan. Jadi Li-Ching ada sentiasa puji tak? Ada, cikgu suruh saya setiap hari puji saya sendiri kan. So saya ada puji lah semasa saya bangun, saya ada cakap
baik sebab panggung pada masa yang tetap. Ya. Saya tidak lewat. Baik ya Licin. Saya suka puji saya sangat berdisiplin sebab semua kerja rumah daripada cikgu saya atas siap semua. Dan saya juga sentiasa puji saya atas bantu orang lain. Sangat baik lah, saya rasa saya sendiri sangat baik. Cikgu nampak dari segi Licin tulis hari tu memang ada perubahan ya. Dari segi macam emosi dan tingkah laku pun ada perubahan. Sangat baik ya. Terima kasih ya Licin sebab berusaha untuk membuat perubahan dalam perubahan tingkah laku ataupun pemikiran Licin lah. Terima kasih. Jadi cikgu nampak ada banyak perubahan dari segi Licin. Dari sebelum tu cikgu nak cakap sedikit tentang ulang kaji sedikit untuk cikgu menggunakan teori cikgu kan. Cikgu ada cakap tentang ABCDE dah. Cikgu Licin masih ingat tak? Masih ingat sedikit lah. Jadi kita ulang sedikit lah. Jadi untuk A, peristiwa, cikgu pada sesi yang sebelum tu cikgu pun ada nampak kan. Licin ni dari segi peristiwa ialah gagal dalam matematik. Ya. Jadi dalam gagal dalam matematik ni akan ada pemikiran, bukan pemikiran lah, ada kesan dia. Jadi pada masa tu Licin rasa Saya rasa saya adalah seorang yang bodoh dan gagal dalam kehidupan. yang ini dari segi pemikiran Licin kan. Jadi dari segi kesannya Licin rasa kecewa kan. Dan rasa nak putus asa, tak nak hidup lagi lah, rasa sangat susah lah kehidupan ini disebabkan kegagalan ini. Dan ini akan menyebabkan Licin ada beliefs, iaitu pemikiran lah yang tidak rasional yang tadi Licin sudah cakap kan. Licin rasa sendiri tidak berguna dan rasa sendiri sangat bodoh lah disebabkan oleh satu subjek yang matematik tu gagal sahaja. Jadi pada masa tu cikgu ada melaksanakan dispute iaitu mencabar dan menyoalkan selagi untuk tanyakan Licin, adakah Licin rasa Licin gagal dalam matematik itu erti dengan gagal dalam kehidupan tak? Sekarang tak. Ya, dalam masa itu cikgu ada bertanya soalan ni lah. Licin juga ada berfikir tentang perkara ni. Adakah saya seorang yang memang tak berguna disebabkan satu subjek yang gagal sahaja? Ya kan? Dan dalam itu Licin ada pemikiran yang baru kan. Seperti Licin tadi cakap. Macam apa? Saya rasa saya bukan seorang yang gagal. Saya ada kekuatan diri sendiri. Ya, Licin ada kekuatan sendiri sebab Licin akan membuat perbaiki dalam subjek matematik kan. Dan Licin akan ada mengetahui kekuatan diri, sudah mengetahui kekuatan diri, dan pada masa itu Licin tidak akan rasa terlalu rendah diri disebabkan satu kegagalan sahaja. Sebab biasanya banyak orang pun ada kegagalannya gagal dalam subjek yang lain ataupun gagal dalam usaha untuk pertandingan tersebut, tapi ini tidak erti dengan dia gagal dalam kehidupan. Sebab kita masih dalam bukan perubahan lah, kita masih dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran ini kita mestilah ada banyak kegagalan. Ini perkara yang sangat biasa. Jadi dalam sini cikgu pun nampak Licin ada perubahan dari segi pemikiran yang tidak rasional kepada yang lebih sihat dan positif lah. Terima kasih. Jadi cikgu nak tahulah selain perasaan Licin sudah membuat perubahan itu, apa yang perasaan sebelum dan selepas Licin buat perubahan dalam segi pemikiran yang tidak rasional dan logik tu. Okay. Perasaan kan cikgu. Sebelum tu saya merasa saya seorang yang sangat tidak berguna lah, dan saya sangat kecewa terhadap diri sendiri. Sebab saya rasa perkara macam tu saya sangat senang saya tidak boleh buat yang salah, dan saya rasa saya sangat gagal lah. So ini buat saya sangat tidak bermotivasi lah dalam kehidupan. Jadi saya lebih sangat
sedih, tetapi saya tidak tahu macam mana nak ubah. Dan saya juga keliru terhadap masa depan diri sendiri. So, buat saya sedikit kecewa lah terhadap diri sendiri. Selepas menjalankan sesi konseling dengan menggunakan langkah atau tantangan yang dicanangkan oleh cikgu, saya berasa lebih yakin sedikit terhadap diri sendiri sebab bukannya kegagalan maksudnya akan gagal dalam sepanjang umur dalam kehidupan. Saya paham tentang maksudnya saya tidak boleh menghukum diri sendiri sangat cepat. Saya perlulah bagi peluang kepada saya untuk membuat perubahan dalam pembelajaran. Saya masih ada peluang lagi untuk meningkatkan prestasi saya dalam akademik. Dan kegagalan sementara itu bukan maksudnya akan gagal dalam sepanjang umur, dan saya tidak akan selalu gagal lah. Saya gagal tu maksudnya saya boleh lah, masih ada peluang untuk berubah untuk mencapai prestasi yang lebih cemerlang lagi. So saya mula-mula saya berasa kecewa terhadap sendiri, dan sekarang saya lebih yakin terhadap diri sendiri, dan saya tidak mudah putus asa lah. Saya akan lebih bermotivasi untuk puji diri, dan saya akan membuat usaha yang lebih besar lagi untuk mengubah kegagalan itu kepada kelulusan. Jadi cikgu pun nampak di sini ada berusaha untuk membuat usaha untuk mengubahkan pemikiran yang negatif kepada yang lebih positif lah. Jadi untuk selain daripada pemikiran, cikgu pun juga nampak keyakinan Li Qing sudah meningkat, seperti tidak lagi rasa dirinya seorang yang bodoh. Sebab saya nampak Li Qing ni dia juga baik dalam akademik yang lain. Hanya dalam kegagalan dalam matematik, dan pertama kali sahaja kegagalan sahaja. Jadi Li Qing juga baik dalam bahasa Cina dan geografi, dan satu lagi lah sejarah kan. So jadi segi ini cikgu pun nampak Li Qing ni ada banyak kekuatan kekuatan dalam subjek yang lain. Dan juga tadi Li Qing ada cakap kan, Li Qing ada membantu ibu bapa, ada menolong kawan-kawan, dan juga ada meningkatkan, selalu memujikan diri untuk meningkatkan keyakinan diri. Jadi dari segi ini cikgu nampak Li Qing memang ada usaha dan ada perubahan yang memang besar dan positif lah. Jadi cikgu nak tanya macam mana Li Qing nak meningkatkan lagi untuk subjek matematik tu. Kalau bagi saya, sebab saya ada menyertai satu tuition kan, saya sebelum ni ada cakap saya ada tuition matematik. Tetapi selepas gagal dalam matematik itu, saya terus tidak memberi dukungan dalam matematik juga. So saya selepas ini saya lebih ada keyakinan, so saya lebih berfokuslah kepada guru yang sedang mengajar tu. Saya rasalah saya lebih faham sedikit tentang soalan matematik, sebab kalau ada soalan-soalan yang saya tak faham atau mana-mana saya tak faham tu, saya akan berani untuk terus tanya lah kepada cikgu. Dan cikgu pun tak marah saya. Cikgu terus sabar untuk menjawab soalan saya dan memberi peluang kepada saya untuk cuba lagi soalan yang saya salah. Selain itu, saya pun rasa saya boleh untuk tanya kawan yang lebih mahir dalam matematik itu. Saya boleh tanya mereka macam mana buat, dan selalu berbincang tentang soalan-soalan yang lebih susah sikit supaya boleh menambah ide orang lain untuk menyelesaikan soalan matematik. Okey, bagusnya. Dan nampak Li Qing ada sedikit
sendiri punya penyelesaian lah. Jadi cikgu nak bagi satu situasi. Jadi jikalau lah Li-Ching menghadapi masalah yang sama, juga gagal dalam subjek ataupun akademik yang lain, apa tingkah laku ataupun pemikiran Li-Ching akan buat selepas kita berbincang dalam sesi ini? Tingkah laku ialah saya boleh mengulang kaji walaupun saya gagal dalam subjek tersebut. Saya tidak akan cepat-cepat mendapat keputusan yang tidak negatif lah, walaupun adalah perasaan yang sedikit sedih lah, tetapi saya tidak akan berputus asa untuk memperjuangkan untuk mendapat kelulusan itu. Sebab kegagalan itu bukan maksudnya kegagalan yang sangat teruk lah. Saya masih boleh berubah dan saya masih dalam proses pembelajaran. Saya masih boleh berusaha untuk mengubah keadaan macam ni. So saya akan beri sedikit kata-kata sokongan kepada diri sendiri lah, iaitu saya tidak akan gagal lain kali. So kalau saya sekarang mengulang kaji, saya pun akan buat sedikit refleksi lah terhadap subjek tersebut. Tengok mana yang saya salah, mana kelemahan saya terhadap subjek tersebut, dan membuat sedikit usaha lah untuk mengubah kelemahan saya dalam subjek tersebut, dan lebih boleh membaca lagi atau meminta tolong daripada orang lain seperti guru-guru atau kawan-kawan untuk menambah ilmu tentang subjek tersebut supaya saya ada kemajuan terhadap subjek tersebut. Nampaknya Li-Ching nampak dengan jelas lah apa yang dalam sesi kita, apa teknik yang kita gunakan dalam sesi ini. Jadi cikgu nampak Li-Ching boleh mengetahui pemikiran yang negatif Li-Ching kan. Jadi pemikiran yang negatif Li-Ching ialah apa? Pemikiran negatif saya ialah saya sentiasa memikir saya seorang yang gagal dan bodoh. Ya, Li-Ching ada pemikiran yang negatif, iaitu rasa dirinya seorang yang bodoh ataupun tidak berguna dalam kehidupan macam tu. Jadi selepas kita berbincang dalam sesi yang selepas tu, nampaknya Li-Ching dia ada perubahan yang lain kan. Ada fikir tentang apa perkara yang lebih positif dan rasional kepada diri sendiri Li-Ching. Jadi Li-Ching sudah boleh meningkatkan keyakinan lah. Jadi boleh meningkatkan motivasi disebabkan sudah yakin kan. Jadi motivasi untuk berterus dengan menambah baik diri sendiri juga meningkatkan. Dan ada pemikiran yang positif, iaitu kecewa itu sesuatu yang biasa. Setiap orang pun ada perasaan kecewa, tapi selepas kecewa kita akan berusaha lagi dan tidak berputus asa untuk teruskan dengan perjuangkan dalam subjek itu, ataupun terus meningkatkanlah. Jadi berusaha untuk mengulang kaji ke ataupun buat apa-apa untuk meningkatkanlah. Jadi kegagalan itu tidak erti dengan kegagalan dalam kehidupan, disebabkan setiap orang pun ada mengalami cabaran dan ada mengalami banyak kegagalan dalam kehidupannya. Jadi kita ada peluang untuk membuat perubahan, ada peluang untuk belajar daripada kesilapan kita. Itulah satu proses yang sangat baik dan itulah untuk pemikiran yang sangat baik lah. Jadi dalam sepanjang sesi ini cikgu nampak Li-Ching ada tulis diary kan. Diary tu juga ada tulis macam pemikiran Li-Ching dari macam negatif, sangat negatif kepada yang positif. Macam Li-Ching ada tuliskan macam rasa gagal dalam matematik tu itu gagal dalam sepanjang hidup. Jadi dalam diary tu Li-Ching pun ada tuliskan akan berusaha dan meneruskan dengan berjuang untuk ada motivasi untuk teruskan dengan
dengan meningkatkan prestasi matematik lah. Jadi tanyalah kepada Li-Ching, ada menyiapkan tugasan yang cikgu berikan dan juga faham tentang pemikiran yang negatif kepada ataupun yang tidak rasional kepada yang lebih rasional. Jadi dalam ABCD tu cikgu pun nampak ada E kan. E iaitu Li-Ching ni ada perubahan yang besar dalam segi pemikiran negatif kepada yang positif. Jadi sepanjang sesi cikgu pun nampaklah Li-Ching ada banyak perubahan. Jadi dalam segi salah sesi ini apa Li-Ching sudah tahui ataupun belajar dari sepanjang sesi ini? Belajar dari sepanjang sesi. Saya sudah belajar kalau saya ada pemikiran negatif, saya perlu carilah pemikiran yang lebih positif, yang lebih rasional sedikit untuk mencabarlah pemikiran yang negatif saya, supaya saya tidak sentiasa berada dalam perasaan yang sangat negatif. Dan saya perlulah ada kesadaran untuk mengubah pemikiran yang negatif tersebut supaya saya lebih bermotivasi lah untuk membuat sesuatu perubahan. Dan saya pun belajar satu kegagalan itu dalam subjek tersebut tidak bermaksudnya saya akan terus gagal dalam kehidupan saya. Jadi cikgu membuat sedikit rumusan lah tentang percakapan Li-Ching tu. Jadi nampak Li-Ching sudah sangat jelas tentang pemikiran yang negatif tu untuk yang tidak rasional ataupun negatif tu kepada positif, dan juga mencari kekuatan diri dah, mengetahui bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Kalau menghadapi masalah yang sama juga boleh berusaha untuk memperbaikikan sesuatu yang negatif kepada lebih positif lah. Jadi di sini tanya kepada Li-Ching lah, sebab memang berusaha dan cikgu nampak Li-Ching sangat berusaha dan juga ada menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Jadi cikgu nampak banyak usaha yang Li-Ching ada membuat, dan dari segi ini Li-Ching juga dapatkan apa maklum balas daripada orang lain ataupun sekitar. Ada, sebab sebelum ni saya seorang yang sangat diamkan. Saya takut lagi untuk menjawab soalan daripada guru matematik. So saya juga tidak menyiapkanlah kerja rumah guru matematik dan tidak bertanya lah soalan macam mana buat dengan orang lain untuk tanpa bantuan. Tetapi selepas menjalankan sesi kaunseling ini, saya lebihlah berani sedikit untuk membuat sesuatu perubahan. Dan lebih berani beryakin sedikit untuk bertanya soalan kepada guru matematik saya dan rakan-rakan saya. Mereka terus cakap saya sudah ada membuat sedikit perubahan yang sangat baik, dan saya memang berubah kepada yang lebih positif sedikit, sebab saya sudah berani untuk tanya cikgu dan nampaklah ada usaha untuk memajukan keputusan dalam subjek matematik saya. Dan ibu bapa saya pun sangat terkejut terhadap perubahan saya, sebab kalau balik rumah saya sentiasa muka yang sangat pahit lah, sebab saya rasa saya seorang yang gagal kan. Tetapi selepas menjalankan sesi kaunseling, mereka sudah sangat terkejut sebab saya sentiasa yakin dan sentiasa puji saya dan membuat sedikit tingkah laku yang sangat baik terhadap mereka. Mereka pun rasa saya berubah kepada yang positif sedikit dan nampaknya muka lebih ceria sedikit. Sangat baiklah. Cikgu nak puji lah, sebab memang Li-Ching membuat sesuatu perubahan itu memang juga kena ada keberanian dan memang ada usaha untuk membuat perubahan. Jadi cikgu di sini memberi sedikit tepukan kepada Li-Ching lah. Jadi dalam sesi ini cikgu pun telah menerangkan apa pemikiran lah, dan juga nampak ada usaha tentang Li-Ching lah. Ada usaha dan perubahan yang sangat banyak lah cikgu sudah nampak dalam Li-Ching.
Jadi cikgu nak tamatkan sesi lah. Jadi cikgu pun nampak Licin pun juga selesai dengan masalah Licin kan. Jadi cikgu pun mencapai maklumat kan. Cikgu bersama-sama untuk mencapai maklumat Licin dan apa masalah Licin lah. Jadi cikgu nak tamatkan sesi pada hari ini, boleh tak? Boleh cikgu. Okey, jadi sekiranya Licin masih nak mencari cikgu ke ataupun meneruskan dengan isu-isu apa isu pun, Licin boleh datang ke bilik kaunseling ini dan kita berteruskan dengan sesi yang lain lah. Tapi ialah sesi pertama ataupun bergantung kepada isu Licin lah. Jadi apa-apa sahaja Licin dialu-alukan untuk datang ke bilik kaunseling ini lah. Okey, boleh. Okay. Jadi cikgu juga nak menekankan tentang etika kerahsiaan lah, sebab kita sudah habis dengan sesi kan. Jadi cikgu harap apa-apa sahaja yang cikgu bincangkan dalam sini ataupun apa-apa sahaja Licin boleh tidak berpegang kepada kerahsiaan lah. Jadi jangan bocor kepada orang lain ataupun apa-apa sahajalah. Jadi sekiranya ada membuka rahsia, itu ialah tanggungjawab Licin lah. Sebab cikgu memang berpegang kepada etika kerahsiaan dan dia akan memberitahu orang lain sekiranya sesuatu isu tu sangat serius ke ataupun sedang memudaratkan orang lah. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Jadi apa-apa sahaja Licin nak cerita tak? Tak ada lah. Dan Licin setuju untuk menambahkan sesi tak hari ini? Okey, jadi cikgu menamatkan sesi pada hari inilah. Jadi terima kasih ya kerana Licin memang juga mendengar ataupun mengikut arahan cikgu dan juga nampak berusaha Licin, dan cikgu berharap dan mendoakan Licin akan lebih baik pada kehidupan Licin lebih baik dan boleh meningkatkan prestasi Licin lah. Apa-apa sahaja Licin nak cari cikgu pun apa boleh je lah, dialu-alukan sahaja. Okey, jadi terima kasih Licin dan itu sahajalah daripada sesi ini. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih cikgu.